Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Mekah untuk beriman dan mengisahkan kepada Allah. Tapi ternyata mereka menolak daripada dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini mengajak kepada mereka, uslubnya, caranya adalah dengan lemah lembut. Itu yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mana berdakwah. Nabi berdakwah dengan lemah lembut. Itu adalah cara Rasulullah SAW. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau berlemah lembut dengan mereka. Kerana kalau sekiranya engkau berbuat dengan keras, kasar, maka mereka akan lari daripada kamu. Bermakna pendekatan Rasulullah SAW itu dengan lemah lembut yang pertama. Kemudian banyak diberikan kepada mereka itu daripada janji-janji yang baik, bisyarah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Dia dahulukan dengan bisyarah, kabar gembira. Tapi ternyata tak jalan juga. Orang-orang musyrikin bukan hanya tak mahu mendengar dan menerima dakwahnya baginda Rasulullah SAW, bahkan mereka menentangnya. Bahkan mereka itu menentang dan menghalang kepada yang lain untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dengan tindakan-tindakan yang keras dan kasar, agresif. Yang kita tahu bagaimanakah yang dihadapi oleh mereka, para as-sahabah yang di antara as-sabiqun al-awwalun, yang terawal, yang terdahulu memeluk kepada Islam, khususnya di Mekah. Kita tahu bagaimanakah dan apakah yang mereka hadapi ketika mana beriman kepada Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimanakah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Kita tahu apa yang berlaku kepada keluarga Yasir sehingga syahid ibu kepada Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan ayahnya Yasir. Kita tahu apa yang berlaku kepada Khabbab bin Arad. Begitu juga berlaku kepada sekian daripada para sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang utama seperti Sayyidina Uthman bin Affan. Tidak kecuali sebenarnya mereka juga dikenakan tindakan-tindakan oleh orang-orang musyrikin Mekah, terutamanya ahli keluarga mereka dan kabilah-kabilah mereka itu. Pendekatan yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam berdakwah dengan pendekatan yang lemah lembut, diajak oleh Rasulullah SAW dan diberikan kefahaman oleh Rasulullah, dibawakan bayinah, yakni satu bukti dan juga penerangan yang jelas. Namun mereka tak mahu untuk menerima, bahkan menolaknya, menentang dan juga menghalang daripada dakwahnya Nabi SAW. Akhirnya dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memerintahkan kepada Rasulullah SAW menggunakan pendekatan al-inzar, yakni memberikan warning kepada mereka, memberikan peringatan-peringatan yang keras kepada mereka, khususnya ketika mana mereka ini tidak mahu untuk menerima dan menentang kepada dakwah Nabi SAW. Salah satunya seperti mana yang disebutkan tadi, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, anzartukum sa'iqah, katakan kepada mereka, aku telah beri kepada kamu warning, yang kalau kamu itu tak mahu menerima, kamu akan diazab seperti mana petir, di antara azab yang Allah pernah turunkan kepada kaum yang terdahulu atau umat yang terdahulu. Ada berbagai jenis azab yang turunkan oleh Allah, balasan yang turunkan oleh Allah. Salah satunya adalah sa'iqah. Sa'iqah ini bukan saja petir, bahkan maksudnya adalah satu pekikan suara yang begitu kuat, yang berlaku yang telah diturunkan oleh Allah kepada kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dan Samud ini
terkenal dengan kaum yang mempunyai penempatan yang begitu kukuh. Macam mana tak kukuh penempatan mereka? Mereka itu tinggalnya dalam gunung. Dipahat bukit dan gunung, dijadikan rumah, bermakna rumah yang paling kuat dan kukuh. Paling kuat. Tapi tak boleh menghalang yang namanya sa'iqah, iaitu daripada pekikan suara yang begitu kuat sehingga hancur mereka. Yang tinggal ketika itu hanyalah tempat mereka, tapi mereka semuanya mati. Semuanya terbunuh dengan keadaan yang sangat mengerikan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap kejadian itu sebagai renungan, lain daripada apa yang telah diberitakan oleh Allah yang berlaku kepada kaum yang terdahulu, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka dibahagikan kepada 3 keadaan. Ada kaum ataupun umat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menghancurkan orangnya, tak ada baki orangnya, tak wujud lagi, dan dia punya tamadun pun hilang, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kaum Sodom, yang ini kaum Nabi Lut, yang mana ketika mana Allah turunkan azab kepada mereka, semuanya mati dengan keadaan mengerikan, dan bandar mereka, tamadun mereka pun ditenggelam, dihancurkan oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit, diterbalikkan dan juga dihempapkan ke bumi, sehingga tak tinggal walau sedikit pun daripada puing-puing penempatan itu. Tak ada jumpa. Tak ada. Sebab tu kalau ada yang berpendapat bahawa di Laut Mati yang sekarang ini berada di Syam, iaitu Jordan dan Palestin ni, Syria, itu kalau ada mengatakan itu adalah tempatnya, memang pernah cuba untuk dicari kesan-kesan peninggalan daripada kaum tersebut. Sedikit pun tak dijumpai. Sedikit pun tak dijumpai. Tak adalah tulang ke, tak ada ke kita, tak ada. Dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kaum dahulu atau umat dahulu yang Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan akan orangnya, tapi dikekalkan tamadunnya. Seperti kaum Nabi Saleh, contohnya kan. Yang kita lihat kaum Samud. Begitu juga dengan kaum Ad, yang mana pahatan mereka, rumah dan kediaman serta penempatan mereka yang mereka pahat kepada bukit-bukit, itu masih ditemui dan dilihat. Sebagai apa? Ibaratan liulil absar, untuk supaya peringatan kepada orang yang tahu untuk merenung perkara tersebut. Dan juga kata Allah, siru fil ardi wanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu jalan, lihat apa kesan daripada orang-orang yang pernah mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kekalkan itu sebagai renungan. Seperti juga yang berlaku kepada tempat-tempat yang telah ditinggalkan. Dan ada kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan orangnya, kekal, masih ada keturunannya. Dan tamadunnya itu Allah Subhanahu Muhammad itu sudah pun tidak ada lagi. Tamadunnya tak ada dah. Tapi orangnya ada. Yang tadi ni orangnya tak ada, tamadunnya ada. Tapi yang ini orangnya ada, tamadunnya habis, iaitu Bani Israel ataupun orang-orang Israel, yang mana orangnya masih, keturunannya masih ada, tapi ketamadunannya sudah habis. Hari ini yang mereka bina semula adalah tamadun yang baru. Cuba untuk membina kepada satu yang baru dan meninggalkan daripada apa yang berlaku kepada dulu, sebab semuanya sudah pun dihancurkan oleh Allah SWT, dan mereka dilaknat oleh Allah sehingga mereka diusir daripada muka bumi ini, seolah-olah tidak ada penempatan asal kepada mereka, sehingga akhirnya mereka menjadikan Palestin dengan usaha yang dilakukan oleh British. Kita tahu tak boleh tipu sejarah, yang telah menyerahkan bumi Palestin itu kepada Israel, hingga disebutkan sebagai promised land. Itu satu bumi yang dijanjikan kononnya untuk mereka,
Ya, memang ada janji. Janjinya adalah mereka nanti akan diperangi di tempat itu dan akan dimenangi oleh tentera kaum muslimin, sebagaimana janji yang akan berlaku di akhir zaman. Kata Nabi, tak akan berlaku kiamat sehinggalah tentera kaum muslimin akan memerangi kepada orang-orang Yahudi, sehinggalah mereka itu akan dibunuh oleh orang-orang Islam dan mereka akan berundul sampailah ke laut ketika itu Mediterranean, iaitu laut, sehingga mereka tak boleh lari lagi. Maka akan dibunuh mereka itu dan diberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan mereka tak boleh bersembunyi di mana pun kerana setiap batu dan kayu, pokok yang mereka sembunyi, semuanya akan berkata, wahai Muslim, di belakang aku ada orang Yahudi. Kecuali satu pokok, iaitu kata Nabi SAW, nama pokok itu adalah Gharqad, dan Gharqad itu adalah pokoknya Yahudi. Walhasil, ini adalah kesan daripada keadaan yang berlaku kepada umat atau kaum yang sebelumnya. Maka Nabi SAW disuruh untuk mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Mekah, kalau kamu berkeadaan seperti ini, yakni berterusan menentang dan juga tidak mengikuti dakwah, maka akan nantinya kamu juga tidak mustahil ditimpakan daripada azab yang pernah ditimpakan kepada kaum Samud, kaum Ad, iaitu sa'iqah, iaitu satu petir guruh dentuman yang begitu kuat yang menghancurkan kepada mereka. Idja'ahumur rusul, yang mana mereka itu, kaum Samud dan kaum Ad itu, mereka ditimpa azab sa'iqah tersebut. Kenapa? Kerana semasa mereka itu ja'athumur rusul, ketika mereka didatangi oleh para rasul kepada mereka, ya, untuk memberikan penjelasan seperti dakwah, untuk diajak kepada kebenaran, meninggalkan dari kesyirikan, mengenai keadaan hidup mereka di dunia dan juga di akhirat. Apa yang ada min baini aidihim, yang ada pada apa yang mereka ada sekarang, iaitu kehidupan dunia. Wa min khalfihim, dan apa yang ada nanti di belakang mereka. Bukan belakang tu ke belakang, tapi belakang itu yang akan datang, iaitu akhirat. Jadi para rasul datang dakwah, juga memberikan penerangan tentang hakikat kita sebagai hamba, dan juga daripada perjalanan kehidupan kita ini. Yang kita tahu bahawa orang-orang musyrikin Mekah, mereka bukan hanya menyengutukan Allah, menyembah berhala, mereka juga tak percaya kepada yaumul akhir. Mereka tak percaya akhirat. Mereka tak percaya hari kebangkitan. Itu di antara daripada kemungkaran yang ada, sehingga mereka akan bermati-matian untuk mendapatkan kejayaan di dunia. Dan hari ini penyakit itu ada kepada umat manusia di akhir zaman, iaitu orang yang tidak percaya kepada akhirat, walaupun kalau ditanya dia mengatakan ya akhirat itu ada, tapi perangainya, sifatnya, keadaannya, perbuatannya adalah seolah-olah tidak beriman dan meyakini akan yaumul akhir. Kenapa? Sanggup untuk buat apa saja untuk mendapatkan habuan duniawi, baik itu kemasyhuran, pangkat, kedudukan, famous. Sanggup untuk buat apa saja demi untuk mendapatkan perkara itu. Begitu juga untuk mendapatkan harta. Mereka sanggup untuk buat apa saja. Kenapa? Kerana mereka seolah-olah tidak percaya bahawa ada yaumul akhir, dan yaumul akhir itu adalah juga tempat nanti manusia akan dihisab oleh Allah. Apa yang kamu lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau orang tu dia tak rasa akhirat tu wujud, maka dia tak hairan apa yang dia buat. Tapi kalau orang itu ada iman kepada yaumul akhir, dia akan takut. Takut apa? Takut kalau dia buat nanti akan menyebabkan dia diazab di akhirat. Kalau dia yakin dengan akhirat, dia akan menjadi orang yang berhati-hati. Kenapa dia berhati-hati? Sebab takut kalau sekiranya dia tersalah buat, nanti dia akan dihukum di akhirat. Kalau dia yakin kepada akhirat, dia akan taat kepada Allah. Kenapa? Kerana
dunia akhirat itu miliknya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya ditaati sebab itu miliknya Allah. Kalau kita nak dunia pun kita kena taat kepada Allah. Kalau kita nak akhirat pun kita kena taat kepada Allah kerana Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan sekalian alam, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tak seperti mana pemahaman daripada agama yang lain ataupun daripada orang-orang musyrikin yang mendakwa ini ada Tuhan, Tuhan yang rezeki. Ini Tuhannya, Tuhan hujan. Ini Tuhannya, Tuhan untuk keuntungan. Ini hujan, Tuhan. Tak, kita hanya memiliki Allah yang Maha Esa, yang merupakan Rabbul Alamin. Allah merupakan pemilik kepada semua, iaitu Allah adalah merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Jadi kalau benar beriman, maka seorang itu akan benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mengingatkan mereka kepada kehidupan dunia. Apa yang perlu dilakukan dalam kehidupan dunia ini, itu tugas para Rasul. Seperti Rasulullah SAW juga mengajarkan kita apa yang perlu kita buat dalam kehidupan dunia ini. Main-main, ikut kepada nafsu, ikut selera kita, tak. Apa yang kita nak buat di dunia ini pun ada peraturannya. Dan peraturan itu peraturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita berpegang dengan peraturannya Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan aman duduk ke dalam dunia ini. Islam diturunkan oleh Allah sebagai way of life, cara hidup kita. Yang kalau setiap orang memegang kepada cara hidup ini, yang mana ianya adalah merangkumi kepada 5 asas utama yang disebutkan dengan maqasid syariah, iaitu maksud syariat itu ada 5 untuk dijaga. Yang pertama sekali adalah nyawa, dijaga agama, dijaga kepada harta, dijaga kepada nasab keturunan, dijaga kepada maruah seseorang itu. Maka kalau sekiranya kelima-lima ini terjaga, maka aman. Tapi kalau sekiranya nyawa tidak dijaga, boleh untuk dibunuh, disakiti sesuka hati, ya tak aman. Ini akan dendam dengan ini, dia akan bermusuh dengan ni. Aus dan Khazraj ratusan tahun mereka berperang. Kenapa? Kerana urusan darah tak habis, hutang darah ni. Islam menjaga. Begitu juga dengan urusan agama. Begitu juga dengan urusan harta. Sebab apa orang ni tak puas hati? Kerana hartanya tu diambil oleh orang lain secara zalim. Maka Islam mengawal perkara itu. Begitu juga urusan keturunan, nasab. Kan? Kerana tanpa dari menjaga kepada nasab, perkahwinan, cara yang betul dan sebagainya, perzinaan yang berlaku. Ya, orang yang berzina mungkin dia seronok, tapi yang keluarga yang diperlakukan itu seronok. Orang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku baru masuk Islam, tapi aku ni nak minta izin, bolehkah aku berzina? Kata Nabi SAW. Nabi tak mengatakan tidak. Nabi mengatakan, apa pandangan kamu kalau sekiranya yang kamu berzina itu adalah ada orang berzina dengan ibu kamu? Oh, mana boleh. Kalau yang orang itu berzina dengan kakak kamu, marah. Dia kata, oh mana boleh. Dengan adik, tak boleh. Dengan anak tak boleh. Jadi kalau kamu kata kamu tak suka sekiranya keluarga kamu tadi itu dizinai, kalau kamu berzina, perempuan yang kamu zina itu pasti mungkin dia adalah ibu kepada seseorang. Mungkin dia adalah isteri kepada seseorang, kakak kepada seseorang, adik kepada seseorang. Kalau kamu tak suka keluarga kamu diperlakukan, begitulah juga keluarga kepada perempuan tersebut. Islam jaga. Maka ada hukuman khusus kepada orang-orang yang berzina untuk menjaga. Yang kalau terjaga itu akan terbinalah kemaslahatan. Maka itu di antara kenapa diutuskan para nabi itu adalah untuk nak beritahu bagaimana cara kehidupan yang selamat di dalam kehidupan ini, sejahtera, aman. Dan juga bagaimanakah kita ni nak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan semua itu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tunjukkan kita daripada bangun tidur sampai kita tidur. Apa yang kita nak buat, telah dipandukan oleh Nabi SAW. Itu dalam perbuatan kita, begitu juga dalam pergaulan kita, begitu hubungan kita dengan Allah. Semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah ta'budu illallah, dan juga
janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Menerangkan tentang kehidupan dunia dan akhirat, dan juga mengingatkan juga jangan sampai menyembah selain Allah, iaitu mensyirikkan kepada Allah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatun fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Tapi ketika mana telah pun disampaikan penerangan yang jelas kepada mereka, ternyata mereka menjawab, ini alasan. Ini alasan dipanggil, minta maaf ya, alasan bodoh dipanggil. Ini alasan orang yang memang tak nak terima. Dia sengaja cipta alasan. Ada orang yang kadang-kadang tu kalau kita bagi tahu yang betul, dan kalau dia tak boleh terima, dia akan buat satu alasan yang kadang-kadang tu tak logik. Ataupun alasan tu sebenarnya semata-mata untuk menolak daripada kebenaran itu. Seperti mana mereka, orang-orang kaum Samud, kaum Ad. Mereka mengatakan, jika Allah atau Tuhan kami hendak mengutuskan rasul-rasul, tentulah dia akan menurunkan malaikat. Tentulah dia akan menurunkan malaikat. Kenapa nak turun kamu ni? Kenapa nak turun kamu ni, wahai Saleh? Kenapa nak turun kamu ni, wahai Hud? Kenapa nak turun, wahai Muhammad? Kalau Allah nak turunkan yang kita panggil rasul, utusan dia, maka turunkanlah malaikat. Ini alasan sengaja dibuat untuk menolak. Allah pernah mengatakan, kalau kami turun malaikat pun mereka tak akan ikut. Kenapa? Memang mereka tak nak ikut. Tak mahu untuk mengambil kebenaran itu. Ini sifatnya orang yang, kenapa kita sebutkan di awal dulu, sifat kerana mereka adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ni adalah batrul haq. Dan juga satu batrul haq, iaitu menolak kebenaran. Sifat orang sombong ni memang dia akan tolak kebenaran. Cakaplah betul macam mana pun, dia akan menolak kebenaran itu. Dan juga ghamtun nas, iaitu dia merendah-rendahkan manusia. Ini orang sombong. So dia rasa dia je betul, dia tak mahu terima walaupun orang cakap tu betul, kemudian dia rendahkan kepada orang. Ini siapa? Kalau malaikat kami dengar lah. Macam tu. Kerana sombong. Jadi sombong ni kalau ada kepada seseorang, dia jadi susah untuk menerima kebenaran. Jadi kita kena ubat daripada penyakit sombong, jangan sampai ada kepada kita ni. Oleh itu, kata mereka orang-orang yang kafir, oleh itu sesungguhnya kami kufur, ingkar akan apa yang kamu katakan, yang kamu diutus untuk membawanya, sebab kamu itu bukannya malaikat. Kamu bukan. Sedangkan para rasul itu lebih mulia dari malaikat. Para rasul itu lebih mulia daripada malaikat. Bahkan kalau kita katakan kehebatan para rasul dari segi sudut mukjizatnya pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mukjizat itu dipertontonkan, dipertunjukkan kepada mereka. Nabi SAW ketika dakwah, ya tahu memang perangainya manusia ni suka melihat keajaiban. Baru nanti mereka akan, kita panggil apa? Kita panggil permulaan untuk mereka ni percaya. Nabi SAW minta macam-macam oleh orang-orang musyrikin Mekah. Kalau para Nabi yang sebelum ini, ialah macam-macam. Nabi Musa dengan ceritalah, kan? Apa yang berlaku kepada Bani Israel di depan mata mereka, terbelahnya lautan itu. Kemudian tak cukup dengan tu, diturunkan manna wa salwa daripada langit. Subhanallah. Kemudian lapar pula, macam mana kita nak masak, rempah tak ada, minta pula ke langit order. Subhanallah. Ajib, diturunkan oleh Allah, naik ketika itu Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu di Tur Sina, dia murtad pula, menyembah kepada lembu Samiri, la ilaha illallah. Ajib. Begitu Rasulullah SAW ketika mana menunjukkan mukjizat kepada orang-orang musyrikin Mekah. Ketika mana berdakwah, Nabi keluarkan cahaya daripada ketiaknya. Terang cahaya itu memancar sampai ke, dilihat, hebat. Tak, kami tak puas hati. Nak lebih dari itu. Kata Nabi, tak apa. Apa yang kamu inginkan? Belah bulan. Belah bulan Yalah, dia cuba untuk minta yang memang tak, yang mustahil, yang tak logik. Macam mana orang boleh belah bulan?
nak pergi ke bulan pun tak dapat, tak mencapainya sampai sekarang. Walaupun ada orang dakwa dia sampai ke bulan ala kulli hal, tapi ya untuk mencapainya itu pun bagaimana nak belah kepada bulan. Tapi subhanallah, tengok ya, yang diminta itu adalah kekasihnya Allah, adalah hamba Allah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah. Maka pada waktu itu diisyaratkan oleh Rasulullah, potong, terbelah bulan tu, terbelah. Kemudian satunya bergerak, Nabi arahkan untuk berada di satu gunung dan satunya di atas Jabal Abu Qubais. Jauh, bukan terbelah sikit. Katuk balik dah, itu trik je. Ini terbelah betul-betul, separuhnya di sini, separuhnya di sebelah jauh. La ilaha illallah. Real di depan mata. Semua orang menyaksikan, bukannya kau nampak, aku tak nampak, kau nampak, tak, semua nampak. Tapi akhirnya mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. La ilaha illallah. Kalau dah tak mau terima, buatlah apa pun, maka mereka tak akan boleh terima. Begitulah juga mereka, orang-orang kaum Samud dan kaum Ad. Walaupun mereka itu telah pun diajak dan juga ditunjukkan berbagai mukjizat kepada mereka, akan tetapi mereka tetap menolaknya. Maka akhir sekali Allah SWT menurunkan kepada mereka daripada azab. Nanti insya-Allah kita akan sambung ayat yang seterusnya. Kita akan tengok main utama daripada sebab keengganan mereka dan menolak kepada dakwahnya para rasul itu tidak lain adalah kesombongan dan takbur yang ada kepada mereka. Yang inilah yang perlu untuk kita ambil perhatian. Walaupun alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, tapi jangan dimusnahkan dia dengan sifat sombong, sehingga akhirnya kita akan juga jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh daripada kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga kepada iman kita dan diberikan kemantapan kepada Islam kita, sehingga kita tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam Islam, wa alhiqna bis salihin, dan golongkan kita dengan para salihin.